إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita kuliah subuh kita pada pagi ini. Tajuk kita tentang rahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum hakam berkaitan dengan malam al-qadar, malam al-qadar. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dan begitu juga dalam surah yang kedua, di surah Dukhan, Allah Subhanahu wa taala firman, fima yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Kedua-dua ayat ini nama Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada penurunan Al-Quran itu berlakunya pada malam Al-Qadar. Penurunan Al-Quran itu berlakunya pada malam Al-Qadar. Mungkin tuan-tuan tanya, tapi Ustaz, yang malam yang ke-17 itu bagaimana? Itu ada pandangan. Bukan saya kata ada pandangan yang mengatakan malam yang ke-17 saya katakan. Tetapi yang paling tepat sekali penurunan Al-Quran berdasarkan nas Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Cuma kita bila malam Lailatul Qadar itu pun khilaf juga di sisi ulama. Jadi yang confirmnya malam Al-Qadar ya katakan. Tapi bila itu ada khilaf ya katakan. Bila tarikhnya malam 17 Ramadan ke 20 Ramadan terakhir ke, benda itu ada khilaf di sisi ulama. Yang berdasarkan ayat Al-Quran katakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dan penurunan Al-Quran juga berlaku beberapa peringkat. Peringkat pertama daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan ini yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan kemudiannya nama Allah, penurunan Al-Quran daripada langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran itu berulang-ulang kali, katakan. Kepada siapa? Daripada Lauhul Mahfuz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami yang akan menjaganya. Allah janji Al-Quran ni Allah akan jaga. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dinamakan malam Al-Qadar itu kerana Al-Qadar diambil daripada perkataan syaraf, mulia. Malam ini adalah malam yang mulia, tuan-tuan mati Allah. Dan ada juga disebut malam Al-Qadar ini dia merujuk kepada takdir. Merujuk kepada takdir. Maksudnya tuan-tuan mati Allah turunkan takdir pada malam Al-Qadar. Setiap tahun Allah turunkan apa yang akan berlaku dalam tempoh setahun tu, takdir yang akan berlaku dalam tempoh setahun. Sebab itu dipanggil malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang mati Allah, itu antara yang disebut oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam ayat dalam surah Al-Qadar itu terdapat di dalamnya kelebihan Al-Qadar. Antaranya surah Al-Qadar itu Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan bersamaan dengan 1000 bulan. Kadang-kadang kita salah sebut, kita kata bersamaan dengan 1000 bulan ataupun 83 tahun beribadat. Tidak. Jawapan yang ayat yang sebetulnya ialah kita gunakan apa yang disebut dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. So kalau kita kata bersamaan tu salah lah. Sebab nas Al-Quran kata lebih baik, kita kata bersamaan. So dua benda yang berbeza, tak sama, katakan. Lebih baik dan bersamaan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, 83 tahun lebih baik daripada 83 tahun beribadah, 83 tahun 4 bulan beribadah. Kalau secara khususnya kira-kiraannya 1000 bulan tu 83 tahun 4 bulan. Lebih baik daripada itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan kelebihan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebabkan umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pendek. Bainatin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati bainatin wa sab'in.
Umur umat aku di antara 60-70. Nak banding dengan umur umat-umat yang terdahulu, ada 1000 tahun, ada 100 beratus-ratus tahun, mati Allah. Kita tak ada orang yang yang jarang sekali kita dengar orang sampai 130 tahun, 120 tahun ada, tapi jarang-jarang. Yang biasanya ialah umur di antara 60-70. Sebab itu yang Nabi SAW sebut, a'maru ummati bainatin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60-70. Siapa yang kita kata dapat umur tu lebih daripada itu, alhamdulillah. Allah bagi lagi peluang untuk tambah ibadat. Allah bagi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi peluang untuk kita banyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa dalam bulan malam Al-Qadar ini juga Jibril alaihissalam dan juga para malaikat akan turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu war-ruh biizni rabbihim min kulli amr. Ada. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat turun, ruh turun, bukan ruh kat sini ruhnya manusia. Manusia punya ruh tidak akan kembali ke dunia. Tidak boleh kembali ke dunia kerana hidupnya mereka hanya tadi dalam alam akhirat. Mereka cuba minta Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Tak mungkin tuan-tuan. Habis ustaz, kadang-kadang kita mimpi macam mana? Mimpi roh. Kadang-kadang saya termimpi, kadang-kadang jumpa ada mimpi arwah nenek, arwah mak. Macam mana ustaz? Mimpi itu satu benda yang lain. Ada di satu alam mimpi, katakan mimpi ni dia ada nas lain yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis. Mimpi ni ada dua, satu mimpi yang saleh, satu lagi mimpi syaitan, katakan. Ada kalau mimpi itu saleh, satu petanda lah, satu alamat yang baik lah, katakan. Ada. Tapi kalau mimpi yang datangnya daripada syaitan, wal iyazbillah min dzalik. Tapi untuk nak menyatakan itu sebagai bukti kata roh balik ke dunia, tak betul. Roh tidak mungkin boleh balik ke dunia, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Tapi ialah kita kata dan mimpi, yes, katakan mimpi memang qad yattali Allah, qad yutla, maknanya barangkalian mungkin Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada hamba-Nya ada keadaan si matinya, keadaan orang yang dah meninggal dunia kepada kita, ahli khususnya ahli keluarga kita. Ialah ahli keluarga kita, dia orang yang dah meninggal dunia ni, tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa hidup dia dalam alam barzah. Dia kadang-kadang disebut dalam riwayat hadis Nabi SAW, orang-orang yang beriman al-muna'am, maknanya yang diberi nikmat kubur, mereka dapat pergi jumpa, pergi berziarah, pergi bertanya dengan sesama mereka di kalangan ahli keluarga mereka di dalam alam barzah. Tapi yang dijumpa tu semuanya yang diberi nikmat dalam kubur lah. Adapun yang diazab dalam kuburnya tidak, nyatakan. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, maka mereka masuk je dalam kubur, mereka akan dapat berjumpa dengan roh-roh yang lain yang hidup dekat alam barzah, nyatakan. Dan mereka bertanya perihal orang yang masih hidup masa sebelum dimati. Apa khabar fulan bin fulan? Itu berlaku dalam kubur bagi orang-orang yang beriman. Wallahu alam. Jadi saya katakan tadi dalam hati Allah Subhanahu wa taala, malam al-qadar bukanlah tidak ada istilah ruh itu kembali ke dunia. Wallahu alam. Kemudian dalam hati Allah, malam al-qadar ni selamat, salamun. Ni salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makna malam yang tidak berlaku di dalamnya keburukan ataupun bencana ke ataupun sesuatu dengannya, tuan-tuan rahmati Allah. Kerana malam al-qadar ni banyaknya orang melakukan ketaatan, banyaknya orang melakukan amal saleh, banyaknya orang melakukan kebaikan, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi itu yang disebut oleh para ulama salamun kulluha, daripada start maghrib. Waktu maghrib itu sebab dipanggil lailah, malam itu bermulanya ialah terbenamnya matahari, masuk je waktu maghrib dan berakhirnya terbit fajar. Bukan terbit matahari, terbit fajar, katakan. Mana subuh.
Kalau matahari dah naik tu, kalau dah masuk waktu subuh tu, dia panggil pagi, ataupun dia dianggap sebagai siang dah. Dia anggap siang. Jadi takrifan malam itu sehinggalah matla'il fajr, tulu'ul fajar, sehingga terbit fajar, waktu subuh lah, ingat kan tak? Kemudian nama Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disyariatkan ke atas kita untuk kita lakukan sepanjang pencarian kita malam Lailatul Qadar ni, ataupun malam Al-Qadar. Kita berada pada 10 malam yang terakhir. Ada yang kata malam tadi start, ada. Dia kata malam yang ke-19 dah start. Kenapa? Katakan mungkin rujuk kepada 29 hari. Kalau 29 hari maknanya malam yang ke-9, malam yang ke-20 lah, malam semalam lah, malam ni tadi katakan malam yang ke-20. Tapi nama Allah, itu kiraan kalau kita kata 29 hari. Tapi kalau 30 hari, kita puasa 30 hari, genap 30, maknanya malam ni, hari Ahad malam Isnin, maka bermulanya malam pencarian malam Lailatul Qadar. Pencarian malam Lailatul Qadar tentang mati Allah bukan hanya kita kata 10 malam yang terakhir baru kita nak fokus ibadatnya, kita kata tidak. Ia bermula pada hari pertama lagi, hari pertama Ramadan. Sebab Nabi SAW mencarinya pada start daripada awal lagi, 1 Ramadan lagi, kemudian 10 yang kedua, dan kemudian Nabi kata taharru fi ashril awakhir, barulah cari yang ketiga. 10 yang pertama tak ada, 10 yang kedua tak ada, 10 yang ketiga Nabi kata taharru fi ashril awakhir min Ramadan. Jadi pencarian itu bermula daripada satu Ramadan lagi. Kadang-kadang ada setengah orang lah, tak apa, tunggu relax sampai 10 barulah nak start ni katakan. Tak. Wallahu a'lam. Tak apalah, mal yudraku kullu la yudraku jullu. Kemudian nama Allah Subhanahu wa ta'ala, antara yang disyariatkan ke atas kita ialah qiyam lah. Qiyam, hidupkan malam 10 malam yang terakhir. Kalau 10 malam yang terakhir ni tentang mati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupkan. Qiyam, apa makna qiyam? Katakan bukan tahajud ni, qiyam. Apa beza Ustaz tahajud dengan qiyam? Katakan tahajud ni lepas bangun tidur, ada. Tapi tahajud itu sebahagian daripada qiyam. Kalau qiyam ni kita hidupkan sepanjang malam, qiyamul lail. Mana qiyamul lail? Kita start lepas maghrib tu sampailah fajar. Hidupkan dengan apa? Macam-macam lah. Dengan qiraatul Qurannya, dengan berdoanya, dengan salatnya, katakan. Apa sahaja yang amalan yang boleh dilakukan normatif Allah, yang masyru', yang disyariatkan kepada kita, kita boleh lakukan sepanjang malam, katakan. Sebab itu kalau 10 malam yang terakhir ni, dinukilkan daripada para ulama, kata mereka tak tidur 10 malam yang terakhir, kata, untuk mencari, untuk melakukan ibadah sebanyak yang mungkin, katakan. Sebab ini peluang dapat normatif Allah, pahalanya besar, katakan, khairum min alfi syahr, katakan. Tapi bukanlah kita kata kalau orang tu nak tidur berdosa ke tidak, katakan. Tidaklah kata berdosa kalau nak tidur pun, kata. Tapi terlepaslah peluang dia untuk nak menghidupkan kelebihan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar, kata Rasulullah SAW, siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar itu dengan penuh rasa keimanan dan keikhlasan, wahtisaban, ihtisab maknanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Selain daripada itu, rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah i'tikaf. Seharusnya ataupun sunatnya kita beriktikaf pada 10 malam yang terakhir. Iktikaf ini satu masalah fiqh yang atau boleh katakan besar juga. Kalau kita secara ringkasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, setengah ulama mengatakan bahawa boleh iktikaf hanya di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa saja, 3 masjid. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh sungguh nak pergi masjid kecuali pada 3 tempat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Itu satu pandangan lah. Pandangan yang kedua, rahmat Allah, boleh dilakukan di masjid yang besar. Di masjid yang besar. Masjid besar kita kat mana? Katakan kalau kita daerah Kelang ni, kat mana masjid besar-besar? Katakan
Masjid Rahimiah ke, Masjid Sultan ke, katakan, kalau masjid negeri ke, katakan, boleh kata. Ada pandangan lain, boleh kat mana-mana pun tak apa, masjid ke, surau ke, katakan boleh i'tikaf belaka. Boleh i'tikaf. Tapi bila i'tikaf ni dalam hati Allah, adakah bulan Ramadan disyariatkan kita beriktikaf selama 10 hari yang terakhir? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi 10 al-awakhir min Ramadan iltimasan li lailatul qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 malam yang terakhir. Dia masuk pada 20 malam kita katakan dalam hati Allah, ataupun 21 malam ni lah kita katakan maghrib start masuk, ada kata semalam, maka dia masuk dalam hati Allah sampailah dia keluar pada pagi raya. Ataupun kita kata umum je besoknya raya dah boleh keluar dah, katakan. Startnya 1 Syawal, mana maghrib tu dah di-announce raya je, dia boleh keluar. Tu kita kata dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang tempoh 10 hari tu tak keluarlah daripada masjid. Duduk dalam masjid. Keluar hanya untuk keperluan sahaja. Maknanya untuk beli makanan, balik, ataupun makan dan balik, kata. Tak boleh lah kata nak nak baring balik rumah kejap tidur ke, lepas tu datang balik, tak boleh, katakan. Semua perbuatan itu dilakukan di surau ataupun di masjid, katakan. Tak, wallahu a'lam. Jadi kalau dapat peluang, katakan 10 hari buat. Tak dapat 10 hari, la yutraku kulluhu la yutraku julhu. Sesuatu yang kita tak dapat nak buat 10 hari, kita dapat sebahagian pun jadilah. Kita dapat malam je Ustaz, boleh, katakan. Siang tak boleh lah, kerja. Malam dapat sekejap, katakan, sampai pukul apa, jadilah, katakan. Boleh tak? Boleh, katakan. La yutraku kulluhu la yutraku julhu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa setakat yang kita mampu untuk lakukan. Kalau mampu, ada orang mampu. Di 10 malam yang terakhir memang dia ambil cuti khas, plus dengan raya sekali, katakan. Mana seminggu raya dengan cuti 10 hari, tuan-tuan. Subhanallah, dia buat pergi i'tikaf. Ada orang tak mampu. Dia hanya mampu 3-4 hari terakhir je Ustaz. Silakan. Ada yang mampu buat sehari je Ustaz, silakan. Ada yang mampu buat 3 jam 4 jam satu hari je Ustaz, satu malam 3 jam dia dapat, silakan. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi yang afdalnya ialah seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takifu 10 al-awakhir min Ramadan. Nabi beriktikaf 10 hari yang terakhir pada Ramadan. Itu yang paling afdal. Nabi pun tak keluar daripada masjid. Nabi keluar even walaupun rumah Nabi itu sebelah masjidnya, sebelah raudhah itu. Dalam riwayat mengatakan Nabi SAW menyikat rambut, ketika nak menyikat rambut Aisyah radhiyallahu anha sisirkan rambut Nabi SAW. Nabi hanya julurkan kepala saja dan disikatkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada riwayat begitu. Nabi SAW sebut, Man kana i'takafa ma'i faly'atakif 10 al-awakhir. 10 al-awakhir. Siapa yang beriktikaf bersama dengan aku, hendaklah dia beriktikaf 10 malam yang terakhir. Faqad uritu hadhihi al-lailah thumma unsituha. Aku telah ditunjukkan bila hari ataupun bila malam Lailatul Qadar tu, tapi aku dilupakan. Nabi dah ditunjukkan dah malam al-Qadar, tapi Nabi dilupakan. Thumma unsituha. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في الصبيحة فالتمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر. Nabi kata aku telah melihat diriku sujud di atas air dengan tanah. Maknanya kita kata seolah-olah petanda malam Al-Qadar itu paginya hujan, katakan. Hujan yang tidaklah lebat, katakan. Yang tidak lebat tapi berairlah, kita katakan ada airnya, dan paginya min sabihatiha faltamisuha fi 10 al-awakhir. Nabi kata carilah 10 malam yang terakhir, khususnya malam-malam yang ganjil, katakan malam-malam yang ganjil. Wallahu a'lam. Malam ganjil ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata banyak persoalan. Orang kata Ustaz, malam kita kat sini 21, tempat lain 23. Susah, katakan. Nabi macam mana? Cari dia semua.
tak payah fokus sangat pada malam witir itu, dia katakan cari je semua. Dah cari daripada awal hari yang pertama daripada 10 itu sampailah hari yang ke-30 hari bulan. Dan pastinya dalam hati Allah salah satunya kita kata adalah malam Al-Qadar, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu kita disunatkan berdoa. Banyakkan doa. Dan antara doa yang perlu diucapkan selalu, tak lekang daripada mulut kita, dalam hati Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu lafaz yang ada dalam hadis Nabi SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya lebih suka dalam riwayat ni berbanding dengan bacaan yang kita biasa sebut, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya tak jumpa lagi lafaz yang kata ada tambahan karim tu, mungkin daripada ulama tambah. Tapi lafaz yang disebut dalam hadis Nabi SAW, ahabbu ilayya, mana lebih saya suka, dan iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tak perlu sebut karim. Tapi kalau nak sebut salah ke tak, saya tak kata salah dalam hati Allah. Saya cuma merujuk kepada apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Dalam lafaz hadis yang ada, yang saya ingat, tidak ada menyebut kalimah karim. Walaupun kita kata tidaklah menjadi satu kesalahan nak tambah karim tu, kerana karim pun adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya lebih suka pada lafaz yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW tanpa karim. Allahu a'lam. Kalau ada lafaz hadis yang ada karim, maka tak masalah. Sebab saya tak jumpa lagi, saya cari tapi tak jumpa. Setakat yang saya cari tak jumpa ada perkataan karim itu, al-afwa, innaka afuwun karim. Perkataan karim tu saya tak jumpa lagi, ya kan. Mungkin sebab tak habis cari lagi ke, wallahu a'lam lah. Tapi setakat ni nama Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Beza. Apa beza Ustaz kalau kita kata Allahumma ighfirli ataupun astaghfiruka? Al-ghufran, dia setengah pandangan ulama mengatakan bahawa dari segi sudut bahasa, ghufran itu penghapusan dosa, al-afu pun penghapusan dosa. Dua-dua memohon ampun dosa. Tetapi bezanya di antara kedua-duanya ialah al-ghufran, dia kata dosa kita masih lagi tercatat dekat dalam buku amalan. Cuma dicatatkan juga bahawa kita telah mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan sebagian ulama. Dan manakala al-afu ialah diambil daripada perkataan al-afu ni, dipanggil i'fa ataupun dipadam. Padam. Maknanya dosa yang kita lakukan itu dipadam terus. Tak ada pun dalam buku catatan. Maka sebab itu pada malam Al-Qadar ni, ataupun pada malam-malam yang 10 malam yang terakhir itu, tuan, perbanyakkan sebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu a'lam. Selain daripada itu, apa lagi Ustaz? Al-amal salih. Kita boleh buat amal salih, apa saja amal salih kita boleh buat. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Mufassirun, para ulama, dia kata al-amal fiha khairun min al-amal fi alfi syahr. Dia kata umum, dia katakan amalan apa, amal salih sekalipun yang boleh dilakukan. Amal salih, apa dia maksud amal salih Ustaz? Amal salih ialah amalan yang sabit daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil amal salih. Ma warada fi kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu yang amalan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil amal salih. Falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang salih, katakan. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ini, kalau kita lihat, ya tadi saya dah sebut 10 malam yang terakhir, ada yang kata pada witir, ada yang kata pada waktu-waktu yang ganjil. Wallahu a'lam. Pandangan ada yang mengatakan dia terkhusus pada setiap tahun 27 hari bulan Ramadan. 27 Ramadan. Setiap tahun 27 Ramadan. Tak berubah.
Ada yang kata berubah-ubah, ada yang kata begini, macam-macam pandangan menurut Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW banyak dalam hadis-hadisnya kata menjelaskan kepada kita untuk cari pada 10 malam yang terakhir, dan yang mengatakan malam yang ke-27 pun ada dalilnya. Disebut dalam satu hadis, contohnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Siapa yang mencari malam al-qadar tu, hendaklah dia cari pada 7 yang akhir. Ada juga pandangan yang kata dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ra'a rajulun anna lailatul qadar lailatus 27. Seorang lelaki telah melihat malam al-qadar, dan malam tersebut adalah malam yang ke-27. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum fil ashr al-awakhir fatlubuha fil witri minha. Aku telah melihat mimpi kamu tu pada 10 yang terakhir, ya katakan. Maka carilah 10 yang terakhir pada yang ganjil, ganjil. Wallahu a'lam. Seperti mana yang saya kata tadi, adakah malam al-qadar ni berpindah-pindah ataupun dia kekal? Dan itu ada khilaf di sisi ulama. Di sisi ulama ada khilaf. Ada yang kata tetap, ada yang kata berubah-ubah malam itu pada setiap tahun tidak sama kedudukannya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, antara alamat Lailatul Qadar, kita lihat pada pagi harinya matahari tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala safiyah, maknanya jelas, terang, kelihatan bentuk matahari itu bulat betul nanti Allah Subhanahu wa taala. Laisa laha syu'a, maknanya tidak ada cahaya yang memancar sehingga kita tidak boleh melihat rupa bentuk bulatnya matahari itu. Kalau dia cerah sangat sehingga tak nampak dia punya matahari tadi, bulatnya matahari, maka tidaklah katakan dia safiyah. Safiyah ni kita boleh nampak bulatnya matahari itu. Dia tidak ada cahaya yang memancar. Wallahu a'lam. Itu sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amaratuha an tatlu'a asy-syams fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a 'alaha, putih dan tidak ada cahaya yang terang macam Allah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata malam ini yang dikatakan perbahasan berkaitan dengan sedikit perkongsian dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan malam al-qadar. Ada pun kiraan-kiraan yang kata kalau kita kata satu Ramadan jatuhnya pada hari Selasa, maka malam Lailatul Qadarnya sekian. Kalau hari Rabu sekian punya tarikh malam Lailatul Qadar namanya Allah. Wallahu alam, itu ijtihad para ulama. Tidak ada sandaran khusus lah berdasarkan nas ataupun sebagainya, itu ijtihad. Apa pun namanya Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan mencari malam al-qadar. Dan walaupun adakah perlu kita bagi tahu Ustaz orang lain malam al-qadar tadi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata maknanya boleh kita bagi tahu kepada ahli keluarga kita. Maknanya isteri suruh bangun solat. Untuk adakah boleh dikiaskan pada orang lain? Wallahu a'lam, ya katakan. Kalau nak bagi tahu pun tidak ada salahnya bagi saya. Wallahu a'lam, setakat yang boleh saya kongsikan, tidak salah untuk kita bagi tahu, nak kejutkan orang lain untuk solat qiyam. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar tadi, ada orang bagi tahu dia, ada lelaki tadi telah melihat malam al-qadar pada malam yang ke-27, katakan. Jadi tidak salah untuk nak bagi tahu orang. Tapi nak menyatakan bahawa lepas dia dah dapat malam al-qadar, besok tak buat dah, besok tak ada amalan dah, ya katakan cukup dah, aku dah dapat dah, cukup lah, ya katakan. Itu satu perbuatan yang tidak betul, ya katakan. Kadang-kadang ada pula orang yang dia beritahu malam tadi malam qadar, rugi kau, kita pun dah down, ya katakan. Bila ya katakan dah tak dapat dah malam qadar, itu tak sepatutnya tidak berlaku begitu dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan wallahu a'lam, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan Allah nak berikan pada siapa-siapa saja yang dikehendaki, tetapi bukan bermakna kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'asu min rahmatillah, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Jadi tuan-tuan macam Allah, moga-moga Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang paling baik yang kita dapat. Dan pastinya sekadar saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW pesan, la takun misla fulan kana yaqumul lail thumma tarakahu. Jangan jadi macam fulan bin fulan, katakan fulan, la takun misla fulan, jangan jadi macam seorang ni, kana yaqumul lail, elok dia qiyam, lepas tu dia tinggalkan amalan tersebut. Kita tak nak jadi macam ni tuan-tuan mati Allah. Sebulan Ramadan Allah didik kita, kita dapat didik diri kita untuk melakukan qiyam bulan Ramadan dengan salat tahajudnya, dengan salat witirnya sepanjang sebulan ini kita lakukan, dengan harapan kita dapat meneruskannya 11 bulan pada bulan yang berikutnya. Jangan tinggal, katakan. Walaupun kita tu Ustaz, kalau nak buat bulan-bulan yang lain tu nak buat 11 rakaat macam bulan Ramadan macam berat, katakan. Tak apa tuan-tuan mati Allah, tapi jangan tinggalkan. Nak buat setakat yang kita mampu. Kemampuan pada bulan Ramadan tak sama dengan kemampuan pada bulan-bulan yang lain, katakan. Tapi bukan bermakna kita meninggalkan amalan tersebut. Paling tidak kita dapat selepas Ramadan kita dapat lakukan 2 rakaat tahajud, 1 witir, ataupun kita dapat 3 witir mati Allah setiap malam. Witir itu kita dapat buat setiap malam, itu pun dah cukup baik, katakan. Kalau selama ni kita dah buat witir, kita cuba pula tambah lagi rakaat sikit, tambah lagi 2 rakaat. Dia jangan jadi macam panas nyetir ayam. Mula-mula panas, lepas tu dia sejuk, keras, sunnah macam Allah. Kita tak nak jadi gitu, katakan. Kita kalau boleh biar sedikit tapi berterusan. Jangan banyak sekejap je lepas tu. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa, sekadar berkongsi. Kalau dia nak tanya soalan, saya open kalau ada nak tanya soalan. Ada nak tanya? Ya. Macam mana? Okey, roh tadi disebut dalam Al-Quran. Roh kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar tadi, tanazzalul malaikatu war-ruh, roh yang dimasukkan ialah Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam setiap tahun akan turun pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar. Buat apa kat dunia Ustaz? Wallahu a'lam. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pastinya kita katakan yang dibawa itu, kalau ikutkan tafsiran para ulama, membawa turun takdir untuk tempoh masa setahun. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Urusan pastinya mati Allah Subhanahu wa taala, turunnya malaikat ke dunia ini sama dengan Jibril alaihi salam ialah dengan membawa kebaikan, keberkatan, rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi itu yang sabit tafsiran para ulama. Jangan tafsir tafsir makna umum. Tuan-tuan makna umum maksudnya roh-roh lah Ustaz, katakan Allah kata roh-roh lah. Tak boleh. Al-Quran kita tak boleh main tafsir ke situ, kok bahasa semata-mata. Kita kena melihat apa yang disebut oleh para ulama. Sebab Al-Quran, pentafsiran Al-Quran itu dia punya hukum, hakam, cara, kaedah dan tafsir Al-Quran. Dia Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, Al-Quran dengan aqwalus sahabah, katakan, dan kemudian Al-Quran dengan lughah bahasa itu sendiri, katakan. Jadi dia tak boleh tafsir Al-Quran ikut akal kita, ikut apa yang kita faham. Menjadi masalah. Menjadi masalah dan akhirnya boleh membawa kepada kesesatan. Wal'iyazbillah min dhalik. Jadi tidak ada istilah ruh balik dalam hati Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan dalil tanazzalul malaikatu war-ruh untuk menyatakan bahawa ruh balik, ruh manusia balik berdasarkan ayat ini adalah tidak betul, katakan. Tidak betul sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Okey, lain ada nak tanya? Apa dia?
tanda-tanda ada yang disebut dipanggil Lailatul Samha. Maknanya kita kata malam Al-Qadar itu adalah malam yang tenang nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tenang ni kita kata bergantung pada seorang, katakan. Kadang-kadang tenang orang kata, Ustaz, tenang tu macam ni, tak ada bunyi anjing ke apa, dengar je ada bunyi anjing tak ke rumah. Kalau ada bunyi anjing tak, bukan ni malam Al-Qadar. Lain-lain 10 malam ada bunyi anjing, katalah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala kata as-samha, katakan ketenangan mati Allah. Antaranya kita kata apa ni, malam Al-Qadar ni tuan-tuan mati Allah, kita rasa seronok nak melakukan ibadah. Satu apa ni yang kita kata tak rasa pada hari-hari yang lain. Keseronokan ataupun kelazatan untuk kita beribadah pada malam tu lain daripada yang lain. Maka itu saya katakan tadi, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Allah nak bagikan kepada siapa sahaja yang Dia kehendaki. Jangan tercari-cari tanda-tanda ni tuan-tuan, walaupun disebut dalam hadis Nabi SAW. Yang perlu kita fokuskan ialah ibadah. Nak cari tanda, ada tanda pun nak ibadat, tak payah. Kalau tak ada ibadat, kalau tak ada, malam ni malam terkadar, tidurlah. Malam ni bukan malam terkadar, sambung tidur. Tak perlu macam tu tuan-tuan. Nabi kata cari 10 yang terakhir. So continuous, terus cari. Ada tanda ke, nampak tanda, jumpa tanda, tak jumpa tanda, tuan-tuan tetap beribadat. Walaupun ada orang kata dah nampak malam terkadar tadi, orang kata tak, kita teruskan ibadat. Wallahu a'lam. Okey. Right, ada lagi nak tanya kalau ada? Tak ada. Baik, kalau tak ada tuan-tuan mati Allah, alhamdulillah. Moga-moga tuan-tuan mati Allah. Sekali lagi saya pesankan diri saya, tuan-tuan dan mati Allah, seringlah kita kata apa ni, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan teruskan beribadah. Kita ada 10 hari lagi tuan-tuan. 10 hari ni ibarat macam sudden death lah, ya. 10 hari ni kita tak tahu Ramadan tahun depan kita ada lagi tidak. Wallahu a'lam. Jadi sama-samalah kata apa ni, muhasabah, mohon keampunan, teruskan, mudah-mudahan kita dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tempatkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.